InsyaAllah pada tengah hari ini kita sambung lagi tadabbur kita tuan-tuan perempuan pada ayat ke-58 dan ke-59 surah Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ka'annahunna liyaqutu wal marjan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini masih lagi berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, iaitu ayat-ayat ke-50, 54, 56. Ya, jadi ayat ke-58 ini membicarakan tentang bidadari syurga, yang mana bidadari ini rupanya ataupun kecantikannya adalah seperti yakut, iaitulah batu-batu yang kita panggil sebagai gemstone seperti sapphire, ruby, dan juga ada 5 dan macam-macam nama yang kita panggil lah dengan macam-macam warna, merah, biru dan sebagainya, wal marjan dan permata. Jadi secara umumnya kita ambil maksud di sini tuan-tuan perempuan adalah tentang keindahan bidadari-bidadari yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan di dalam syurga, dan yang mana kita tengok di sini tuan-tuan perempuan adalah dua tingkatan syurga yang diperuntukkan untuk golongan yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akan datang nanti kita akan tengok lagi dua syurga, maksudnya ada lagi dua tingkatan yang Allah SWT janjikan. Itu kita akan tengok dalam ayat-ayat yang akan datang nanti. Masya Allah, banyak sekali nikmat Allah SWT yang Allah nak berikan kepada kita jika kita beriman kepada Allah SWT. Tuan-tuan perempuan, boleh saya kaitkan satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis sahih berkenaan tentang rupa ataupun kecantikan bidadari yang kita boleh kaitkan dengan ayat ke-58 surah Ar-Rahman ini. Apabila kita melihat kepada yakut dan marjan, batu-batu ini kita panggil macam-macam lah dengan nama yang pelbagai. Secara umumnya kita panggil sebagai gemstone. Kalau tuan-tuan perempuan biasa pergi ke Thailand, ada kilang yang membuat batu-batu seperti ini sebagai perhiasan, macam-macam bentuk lah, buat cincin, buat gelang, ya, even to certain extent buat patung perhiasan lah daripada batu-batu seperti ini. Maksudnya di dunia lagi batu-batu seperti ini adalah menarik dan harganya mahal disebabkan ramai ataupun banyak permintaan daripada orang ramai. Namun salah satu sifat daripada batu-batu ini, terutamanya seperti delima ataupun kita panggil sebagai ruby atau sapphire dan sebagainya, antara sifatnya adalah dia hampir kepada luksina, walaupun dia tidaklah sepenuhnya luksina, tapi dia adalah luksina. Dan ini satu perumpamaan yang menarik tuan-tuan perempuan. Kalau kita tengok hadis Nabi SAW dalam menguraikan salah satu sifat bidadari ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang saya sebutkan tadi, likulli wahidin minhum zawjatani yura mukhusuqihima min wara'il lahmi minal husni la ikhtilafa bainahum wala tabawud qulubuhum qalbun wahid yusabbihuna Allah bukratan wa ashiya. Nabi SAW diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW menyebut setiap daripada mereka, iaitu ahli syurga ini, memiliki dua isteri yang sumsumnya kakinya dapat dilihat dari sebalik daging kerana indahnya. Menarik tuan-tuan perempuan apabila kita tengok perumpamaan dalam Quran mengumpamakan bidadari ini dengan batu-batuan perhiasan seperti itu, yang mana memang sifatnya adalah kita boleh nampaklah almost transparent, walaupun tidak 100% transparent,
Dan kita tengok ini salah satu hadis dan dalam ada beberapa hadis yang lain sebenarnya. Namun kita boleh tengok yang Nabi SAW juga menyifatkan bidadari syurga ini, di mana kita boleh nampak tulangnya di sebalik dagingnya. Maksudnya dia seolah-olah Luksina. Cuma Luksina ni cantik ke tak cantik itu mungkin di luar kemampuan kita untuk memikirkan, sebab kita di dunia melihat cantik itu dengan preskripsi tertentu. Namun di syurga kemungkinan Luksinar itulah yang cantik atau bagaimana, wallahu alam. Kita tidaklah terlalu nak pergi kepada detail tentang perkara itu, sebab perkara-perkara ghaib ini cukuplah kita melihat dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang menyifatkan tentangnya, dan yang lebih penting adalah kita berusaha untuk mengejar syurga itu. Kita tidaklah terlalu nakkan pendetailan tentang sifat-sifat dan perincian yang begitu detail tentang syurga ini. Cukuplah kita mengambilnya sebagai motivasi untuk kita berbuat kebaikan, menambahkan amalan baik kita, berhenti melakukan dosa kita dan sebagainya. Dan kalau saya boleh sambung lagi hadis tadi, bahawa tidak ada perselisihan di antara mereka, di antara ahli syurga ini dengan isteri-isteri daripada bidadari ini, dan tidak ada kebencian. Hati yang satu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala pagi dan petang. Yang ini saya akan ulas dalam sesi akan datang, insya-Allah, bagaimana apabila bila Rasulullah menyebut hati yang satu ini, dan bagaimana dalam ayat Al-Quran ada juga disebutkan berkenaan tentang rasa cinta yang ada di kalangan ahli syurga ini mencintai isteri-isteri mereka. Dan juga saya mungkin boleh highlight juga di sini tentang perempuan berkenaan tentang persoalan siapakah isteri kepada ahli syurga di kalangan suami. Jadi soalan yang biasa timbul dalam masyarakat kita, sebab biasanya kaum muslimin dijanjikan dengan bidadari di syurga, namun menjadi persoalan bagaimana dengan isteri-isteri yang mengikat tali perkahwinan dunia ini, macam mana keadaannya di syurga kan. Jadi Masya Allah, tuan-tuan para ulama bincang juga bab ni panjang lebar tentang siapakah yang akan menjadi suami dan isteri di syurga nanti. Dalam konteks ada pula nikmat bidadari, jadi adakah isteri itu terpisah dari suaminya. Masya Allah, para ulama diskus panjang, dan ada banyaklah hadis yang yang mungkin bersifat dhaif dan sebagainya. Antaranya menyebut, secara ringkas saja saya kongsikan dengan tuan-tuan perempuan, bahawa isteri akan bersama dengan suami di akhirat nanti secara umumnya. Jadi namun ada juga persoalan timbul, bagaimana pula kalau seorang suami itu ada banyak isteri, ataupun isteri itu sendiri pun bernikah beberapa kali. Contohnya menikah dengan suami pertama, kemudian mungkin meninggal, kemudian bernikah dengan suami kedua, mungkin bercerai, suami ketiga dan sebagainya. Maka Masya Allah, para ulama bincang sampai ke tahap tu. Namun dan adalah macam-macam pandangan, iaitulah antaranya isteri akan bersama suami yang terakhir, ataupun pandangan bahawa isteri akan bersama suami yang paling baik akhlaknya dan sebagainya, macam-macam pandangan. Namun semua itu adalah pandangan perempuan. Akhir sekali kita tidaklah terlalu melihat kepada pendetailan perkara seperti ini. Cukuplah kita mengambil umum bahawa kalau kita mencintai sesama suami isteri, mencintai antara satu sama lain, dan dengan amalan soleh dan rahmat Allah SWT, maka insya-Allah kedua-duanya akan bertemu di syurga. Kita ambil umum begitu, cukuplah tuan-tuan perempuan, tidaklah perlu kita detailkan. Memang ada perbincangan lainlah dengan bilangan bidadari 2, sekurang-kurangnya 2, dan kalau pahala syahid ada sampai 72, dan pelbagai lagi description yang lain tentang sifat syurga ni. Namun kita tidaklah perlu pergi kepada detail itu. Cukuplah kita mengambilnya sebagai motivasi untuk kita beramal soleh
dan kita mengurangkan dosa-dosa kita, itu lebih penting daripada kita terlalu sibuk ataupun terlalu cenderung pergi kepada detail pendetailan. Namun di kalangan para ulama, mereka mendetailkan. Itu tak apa, itu kerja mereka, itu research mereka. Namun kita sebagai, kita katakan orang yang biasa, maka cukuplah kita mengambil secara umum begitu, dan kita lebih fokus kepada pembaikan diri kita, insya-Allah. Jadi dalam sesi akan datang, tuan-tuan puan, insya-Allah saya akan sentuh berkenaan tentang bagaimana di antara ahli syurga ini dengan isterinya, dan kalaulah bidadari itu dari kalangan isterinya sendiri, maka macam mana Allah SWT menyebutkan tentang perasaan cinta di situ, dan dari situ kita boleh mengambil ibrah tentang bagaimana kita menguruskan perasaan cinta kita di dunia ini, insya-Allah. Jadi kita sambung dalam sesi akan datang, tuan-tuan dan puan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.